أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي يسير ولا تعسر اللهم ربي تمين بالخير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan nikmat, masih diberikan kesempatan, masih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berkumpul, kita berada dalam majlis yang penuh dengan keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita nak bicara tentang satu tajuk, yakni orang kata jalan-jalan ataupun ke mana hala tuju kita. Sama ada kita nak pergi ke dalam neraka Allah ataupun kita nak pergi ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Ila al-akhir ayah. Sadaqallahul aliyyil azim. Apa yang Allah Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran ini, lalu dikatakan kepada mereka, oleh sebab kelalaian kamu maka rasalah azab siksa kerana kamu melupai pertemuan pada hari ini. Sesungguhnya kami tidak hiraukan kamu lagi, dan dengan demikian rasalah azab yang kekal dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ceritakan kepada kita dalam Al-Quran berkaitan ayat-ayat syurga. Ayat Allah Ta'ala berceritakan dalam berkaitan dengan ayat-ayat tentang neraka. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana yang kamu dustakan? Allah bagi nikmat kesihatan, kamu dustakan, kamu tak datang masjid, tak datang kuliah agama. Esok ni agak-agak apa kita nak jawab dengan Allah kelak satu hari nanti? Bila mana kita tidak guna sebaik mungkin nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, maka kita akan dipersoal jawab oleh Allah Ta'ala kelak satu hari nanti.
Nabi SAW bersabda, Nabi menceritakan kepada kita, barang siapa yang mencecah umur 40 tahun ke atas, 40 tahun ke atas Nabi sebut masih tidak berubah-ubah, duduk dengan PA yang sama, perangai yang sama, buat maksiat tu, buat maksiat ni, tak berubah untuk jadi orang yang baik, kemungkinan orang ini akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. 40 tahun masih duduk seronok dengan dunia, melalak sana sini. Tak salah nak melalak, tapi didik hati kita untuk dekat diri dengan Allah. Kalau 50 tahun tak berubah, 60 tahun tak berubah, kemungkinan orang ini akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa su'ul khatimah? Mati yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Nak mati cara bagaimana pun terserah. Itu dalam kitab Rahsia Kematian menyebutkan, orang yang soleh ni bila mana meninggal dunia, Allah akan pesankan kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, hari ni hang nak kena ambil nyawa satu orang yang soleh, kata Allah. Kamu ambillah nyawa dengan begitu perlahan. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyatakan, perlahan yang disebutkan di sini, apa dia kata? Seperti mana menarik rambut di dalam tepung. Perlahan tak perlahannya, kata Imam Al-Qurtubi, lihatlah ada 3 perkara yang akan terjadi pada jenazah si fulan tersebut. Orang soleh ni tuan-tuan, bila dia mana meninggal dunia, Allah Ta'ala tarik nyawa dia dengan perlahan. Tengok 3 tanda yang ada pada diri dia. Apa dia? Yang pertama, Allah Ta'ala, yang pertama Imam Al-Qurtubi sebut, akan keluar peluh-peluh di dahi dia. Bukan keluar peluh macam kita lari tu tak, tuan-tuan. Keluar peluh ni sikit-sikit, tapi peluh tu ada dah. Lak duk ada lagi, lak duk ada lagi. Ni orang yang soleh. Yang kedua, orang yang soleh meninggal dunia, apa dia? Bila ditarik selembutnya seperti mana rambut dalam tepung, akan ada tanda yang kedua, iaitu akan keluar air matanya. Air mata meleleh keluar. Jangan kita dak pi kata dia pula, ni dak keluar air mata ni taubat ke duk kena azab dah apa dah kita. Tu dia orang kita. Dia bancu awal lagi, tak ada nak puas dia awal lagi. Tu pelik orang kita. Dia orang sini tahu, orang belah Kedah. Hadirin dan hadirat. Tu. Yang ketiga, akan tanda yang ketiga apa dia? Tanda yang ketiga, akan keluar air yang jernih melalui hidung dia. Ni orang mati soleh. Air dia jernih keluar daripada hidung. Nak kata apa dia? Begitu perlahan tak perlahannya tarik rambut dalam tepung. Sakitnya kematian yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi, dia kata apa dia? Sesiapa nak merasai kematian, seperti mana kita mengambil daun-daun bidara, pokok bidara tu, ambil 2-3 tangkai, jolok daripada mulut sampai ke perut kita, kemudian rentak. Tu paling simple tentang kematian. Nak abad kepada kita, kalaulah hala tuju dunia ni kita tak guna dengan baik mungkin, kemungkinan kita akan menempah neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Minta simpanglah semua. Allahu Rabbi. Kemudian kalau kita tengok pula, kalau orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, apa disebutkan? Orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah ni, ditarik nyawa dia sangat pedih, dimasukkan rantai-rantai yang berduri daripada rongga-rongga dia, kemudian direntak keluar melalui mulut dia. Tengok 3 tanda yang akan berlaku pada jenazah ni. Tapi kebanyakan Allah Ta'ala tak buka keaiban dia. Kalau buka, habis apa dia? Al-Imam Al-Qurtubi sebut apa dia? Yang pertama, muka dia akan berubah menjadi warna hitam. Tapi main warna hitam ni tuan-tuan, manusia ni boleh tengok. Dia tengok kawan tu mati-mati muka jadi hitam, dia kata aku dah habaq dah, dulu kaki maksiat ni apa tak tahu. Tu dia tiba ke atas. Kita ni boleh buka aib orang lagi. Allahu Rabbi. Yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, seksanya kematian su'ul khatimah dia, akan keluar buih yang busuk di mulut dia. Ayak liak basi pun tak larat nak tahan dah, ni keluar ayak buih busuk.
Lak ayat pun itu duk ada lagi, lak lagi duk ada lagi. Ni kematian su'ul khatimah. Dan yang ketiga tanda dia apa dia? Tanda dia iaitu bunyi ghalgharah. Halqum dia tu bunyi seperti mana sembelihan korban. Nak orang nak mati tu. Sebab apa? Itulah azab kematian su'ul khatimah. Semoga Allah jauhkan kita. Tu kita ni beruntung. Tiap-tiap kali lepas sembahyang jangan duk tinggal Allahumma ajirna minan. Ni tak ada nak baca lagi Cak Ali Bawata lah. Kenapa dia? Cabut awal. Bukan orang sini tau. Sebelah sana lagi. Nah. Tu kira okey, kita beruntung Tok Imam tolong baca kat kita. Kalau lah Tok Imam tu selfish, penting diri agak-agak, dia baca lagu mana? Pas nayang dia baca Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami semua daripada api neraka. Hak mana? Hak duklah nayang ni lah. Nah, tu pun kita tak mau minta. Kalau Tok Imam pentingkan diri sendirilah tuan-tuan, dia baca apa dia? Allahumma ajirni minan nar. Apa dia? Ya Allah, jauhkanlah aku seorang daripada api neraka. Malaikat tanya pula, awak minta seorang? Hak belakang tu padan muka, siapa suruh tak buat? Tu dia tiba pula. Nah, apa dia? Jangan malas nak berzikir pada Allah. Tu kita ni disunatkan pada dia. Allahumma ajirna minan nar tu baca 7 kali. Minta. Dengan sebab kita minta tu, minta Allah Ta'ala hindar kita daripada pintu-pintu neraka. Tu kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga Allah jauhkan kita daripada neraka tersebut. Sebab apa? Seksa tak seksa neraka ni tuan-tuan. Allah Rabbi. Ada orang yang terakhir, yang paling lah boleh masuk syurga tapi lambat. Nama dia apa dia? Nama dia Juhainah. Nama dia Juhainah. Orang ni dia kena azab dulu, dia nak kena seksa, dia nak kena apa? Dalam kubur ni penduduk, orang kata dalam neraka ni penduduk neraka besar-besar neraka. Tinggi penduduk syurga. Penduduk syurga ni besar tak besar dia 70 hasta. Bukan hasta kita sekarang, hasta orang dulu. Hasta orang dulu ni lebih kurang pokok nyok tinggi dah. 2 kali pokok nyok bah. Tu. Hasta orang dulu kalau ni, lah ni orang kemetok belakang. Nak kau ni nah. Benar ke suku dah. Allah Rabbi. 70 hasta penduduk syurga ni tuan-tuan. Tinggi 70 hasta tu baru gigi ahli neraka. 70 hasta tu baru gigi ahli neraka. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan ahli neraka begitu besar? Kerana Allah Ta'ala menyediakan azab-azab bagi mereka, azab yang begitu pedih. Sehingga ni penduduk neraka ni ular kalau jengking tak terlepas daripada badan-badan mereka. Ular ni tak pernah berhenti duk patuk. Kalau jengking tak pernah duk berhenti. Kepik kita ni tak tahu nak abang. Muka ni sampai warna hitam. Juhainah ni dibakar dalam neraka selama 70,000 tahun. 70,000 tahun. Sehari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Cuba kali tengok. Silap tak silap 7 juta tahun Juhainah tu kena bakar kalau nak kira dunia ni. 7 juta tahun, bukan sikit. Juhainah kena bakar. Tu pun kebetulan malaikat Allah yang bernama Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril kata apa dia? Wahai Tuhan aku, hari ni aku teringin nak pergi tengok penduduk neraka sah. Allah Ta'ala kata pergi lah. Dia pun pergi jumpa dengan malaikat Zabaniyah, dia jaga pintu neraka, minta izin nak masuk tengok. Terbang dalam neraka ni tuan-tuan. Dia kata apa dia? Hari ni lah paling aku rasa letih. Sebab apa? Luahnya neraka ni. Neraka ni luah. Luah sungguh. Kemudian kata Jibril alaihissalam, dalam keadaan aku berterbang ni, aku terdengar satu orang hamba Allah. Siapa dia? Juhainah ni ya. Dia sebut apa dia? Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali Wal Ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali Wal Ikram. Dia sebut kalimah ni.
Kata Jibril, dalam neraka pun ada orang zikir lagi, no? Dia pun patah balik, dia pergi tanya kepada malaikat Zabaniyah, wahai malaikat Zabaniyah, aku nak keluarkan penduduk neraka yang sekarang ni dia tengah zikir, hang tolong pergi cari sat. Malaikat Zabaniyah pun pergi cari. Tara malaikat Zabaniyah ni dah tahu dah lorong mana, di mana tempat dia, pergi cari tak jumpa orang zikir. Luah tak luahnya neraka. Dia patah balik jumpa dengan malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku tak nampak, kata dia berzikir. Tak ada seorang pun yang berzikir. Lalu kata Jibril, tak apalah, aku tanya dengan Allah. Naik bertemu dengan Allah pula. Wahai Tuhan aku nak keluarkan satu orang hamba Allah yang duduk dalam neraka ni disebabkan dia Islam. Dia sebut ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Aku nak keluarkan dia atas dasar syafaat aku, kata malaikat Jibril. Allah pun bagi pi malaikat Zabaniyah cari-cari. Allah Ta'ala bagi tahu dekat situ tangtu pintu berapa. Malaikat Zabaniyah pun pergi cari. Pergi cari jumpa. Sampai depan malaikat Jibril ni, malaikat Jibril pegang dia, goyang dia ni. Ular kalau jengking jatuh daripada badan-badannya. Liang bulu remah kita ni besar kawah apa? Liang bulu remah. Nak besar sungguh. Ni muka ni berubah jadi warna hitam. Penduduk neraka yang mana mereka telah merasakan kepanasan api neraka, mereka akan ditulis di dahi mereka ahlun nar. Mereka ni sebahagian daripada ahli neraka. Kata Juhainah, aku ni malunya nak masuk dalam syurga. Sebab apa? Aku ni daripada neraka. Orang kita ni dia pantang. Dia pantang, tambah kawan tu baru nak berubah buat baik. Dia kata bukan-bukan ni Allah Rabbi. Mulut kita terlalu leza. Mulut kita cepat menghukum orang. Mulut kita selalu mengaibkan orang. Dia takut, dia malu. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu kepada Juhainah, wahai Juhainah, hang masuk dalam syurga, hang pi mandi satu sungai. Sungai ni mencucikan balik segala apa yang ada pada tubuh badan hang. Nak kata apa dia? Dapat masuk syurga tapi kena azab lu. Ni kita kena pilih. Beruntungnya umat baginda Nabi SAW. Apa dia? Beruntungnya umat baginda Nabi, kata Nabi Adam AS, di mana-mana kita berada, kata Nabi Adam, bila mana kita bertaubat kepada Allah, pasti taubatnya diampun oleh Allah Ta'ala. Hang duduk dalam kuliah ke, hang duduk bawah pokok pisang ke, hang tengah duduk kedai kopi ke, hang minta ampun dengan Allah, Allah Ta'ala terima keampunan hang. Sebab apa? Sebab kata Nabi Adam, aku ni bila mana dikeluarkan daripada syurga, turun di dunia, di India tu, bertaubat di India, bukan kata tak terima, tak diangkat taubat tu. Lalu aku berhijrah ke Mekah. Sampai di Mekah, aku berdoa, aku minta ampun dengan Allah dengan satu kalimah. Kalimah apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Ta'ala terima keampunan aku. Nak kata apa dia? Aku cemburu dengan umat baginda Nabi SAW. Itu yang Allah Ta'ala sebut pada dia. Rabbana absarna wa sami'na faraja'na ni'man salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, kata siapa dia? Manusia yang duduk dalam neraka ni, tak pun dalam kubur. Wahai Tuhan kami dah dengar, kami dah lihat akan azab-Mu ya Allah. Faraja'na ni'man salihan inna muqinun. Kembalikanlah kami untuk kami buat amal kebajikan. Apa dia? Bukan sembahyang, bukan puasa, bukan zakat, tapi kita bangun minta pada Allah. Apa dia? Fa asaddaqah. Aku nak bangun nak sedekah je ya Allah. Hak dunia dulu ni aku berkira nak mampu buat sedekah. Orang yang kedekut sedekah ni tuan-tuan, dia ada neraka sesuai dengan dia. Neraka yang sesuai dengan orang yang kedekut bakhil ni tuan-tuan. Tu sedekah jangan duk berkira. Sedekah jangan duk berkira. Hak sedekah nampak ringan ni tuan-tuan, berat di timbangan esok. Tu kalau boleh, bila mana kita bersedekah, tolong niat macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh sedekah, tuan-tuan boleh semayang, boleh buat kebajikan, boleh mengaji, tolong niat dia macam ni.
Niat dia lagu mana? Ya Allah, pahala aku sedekah, pahala aku mengaji, pahala aku buat ibadat tu ya Allah, kau berikanlah pada mak ayahku ya Allah, kau gugurkanlah segala kifarat yang ada pada mereka. Kita tak tahu mak ayah kita tanggung kifarat apa tuan-tuan. Kemungkinan ada hutang-hutang yang tak dituntut, kita minta supaya Allah gugurkan kifarat tu. Buang, jangan seksa. Tuan-tuan, kita tak pernah duduk dalam kubur tuan-tuan. Kita tak pernah duduk dalam neraka lagi. Bayangkan, cuba bayangkan tengok lagu mana. Kita sakit, anak kita hantar pergi hospital. Daripada hari pertama kita duduk hospital sampai kita keluar, seekor anak pun tak main tengok kita. Agak-agak perasaan apa? Mereka ni layak mampu pergi mereka. Kan kita marah lah. Tu cara tak main ziarah kita. Ni agak-agak dalam kubur, seekor pun tak hantar kepala kita nak kira ke mana. Tu tuan-tuan, kena buat. Kena lebihkan amalan. Buat amalan, bahagia tuan-tuan. Buat amalan, bahagia kita. Kita lihat cerita dah pada kita. Allahu Rabbi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kita tak mah. Hala tuju kita ni kalau boleh kita kena target. Kalau di dunia kita ni pilih jalan main dengar kuliah, kita pilih jalan main semayang jemaah, kita sedang pilih jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pertama kali kita buat dalam keadaan terpaksa. Ibadat ni tuan-tuan, ibadat dia kena paksa dulu. Semayang kena paksa, baca Quran kena paksa, sedekah kena paksa. Sebab apa? Bila mana terpaksa kita buat paksa, lama-lama dia akan jadi kebiasaan. Bila mana jadi kebiasaan, dia akan timbul keikhlasan pula. Nak timbul ikhlas tu susah tuan. Bukan setakat ikhlas, nak redha pun susah. Nak redha pun susah tuan. Bukan kata tuan-tuan, saya pun 2 kali 5 10. Nak redha ni susah. Tuan yang dirahmati oleh Allah. Saya ni satu hari kuliah maghrib, keluar lewat KL ni, keluar lewat hadap jam belakang, kik kepala belakang hadap jam. Saya kebetulan hari tu ada kain rida ni tuan-tuan, hak orang lampak semayang ni, ada satu kain rida yang ustaz saya bagi. Dia bagi kat saya sebab saya nak balik Malaysia, dia bagi kat saya. Selama duduk 4 tahun dengan saya tuan-tuan, saya tak pernah basuh kain rida dia bagi. Sebab apa? Sebab dok bau minyak wangi dia kuat lagi. Allah. Sayang punya sayang ni tuan-tuan, tak pernah bawa pergi masjid kain rida tu. Mayang guna di rumah je. Wangi dia tu Allahu Rabbi. Wallahu alam, dia rendamkan, dia buat apa Allah alam. Satu hari nak diceritakan tuan-tuan, hak kata sayang sungguh ni. Hak diceritakan tuan-tuan, saya lewat pergi kuliah, kelang-kelang kabut, ambil ridak botah palabu, masuklah kereta, tekan minyak berderah habis. Atas kereta dekat nak sampai masjid tu dah, baru perasan, Allah mak bawa ridak ni ke? Kata pergi dah, dalam hati kita tak apa kot, tak ada orang nak minta kot. Tu kira okey tuan-tuan, perasan pakaian salah ridak. Agak-agak kalau sampai tempat kuliah, perasan sarung jubah bini nak kira lagu mana? Tengok-tengok bunga je dah nayang kata. Jenah watah balik tuan. Siapa kata tak apalah, tak ada siapa nak minta kot. Lepas kuliah, tuan yang dirahmati oleh Allah. Lepas kuliah, ada satu jemaah ajak pergi rumah. Ajak pergi rumah. Buat doa selamat. Saya pun kata doa selamat tak apa, suruh cari Yasin mandak panjang je lah. Buat doa selamat, habis doa selamat pun nak balik. Elok nak balik, dia kata ustaz, ya, saya teringin ustaz punya ridak tu boleh tak bagi kat saya? Pergi. Lah hati kita bukan kata kat mulut, kata kat hati. Dalam banyak-banyak benda ni juga hang minta. Macam kita nak sedekah ni sayang sungguh. Layak RM1 sudah. Nak cerita, ada satu cerita di satu kampung tu, lama dah tak pernah dapat RM50 dalam tabung. Tiap-tiap kali Jumaat ada RM1. Paling sikit RM1 lah. RM10 ni tak ada tu. Kebetulan hari tu ni dah 2 tahun tak dapat 50, hari tu ada RM50. Oh seronok. Hak kira duit tu dia sujud syukur pada Allah, siap doa. Terima kasih ya Allah, murahkanlah rezeki. Kawan tu bini dia bagi duit kat dia RM50, suruh beli beras, gula, kopi, minyak.
RM5 ni suruh bulan tabung. Pi dengan khutbah, tok imam, tok khatib je khutbah, dia dah tidur belakang, kawan sini dah, orang kampung saya. Nah, tabung lalu orang sebelah cuik dia. Dia pun jaga dia raba-raba poket atas, dia bulan tabung, dia tolak pula. Habis mayang apa semua pederah, pi kedai, pi order minyak, beras, gula, semua sekapit belakang. Kira RM37 5 kupang. Kawan raba-raba tinggal RM5. Mana 50 tadi dia tak? Ish. Hak kawan dekat masjid tadi pula baru lepas sujud syukur tak pernah dapat RM50. Kawan tu nak buat macam mana? Dia patah balik pergi masjid. Pipi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni nak tanya ni, dalam tabung ni ada tak RM50 tersesat dia tak? Ada tak? Saya nak minta balik dia dah. Sebab saya niat nak bagi RM5 bukan RM50. Kawan nak kira dapat RM50, dia kata boleh. Ya Allah, cancel doa tadi, ya Allah. Tu dia. Marahnya kawan. Nah, nak abang dia berkira dalam bab sedekah, bakhil sungguh. Allah Rabbi. Nah, tu kalau kita tengok ni, benda yang paling mudah bersedekah. Sebab apa? Ibadat. Kalau kita tengok ibadat ni tuan-tuan, ada ibadat yang bersangkut paut dengan waktu, ada ibadat yang bersangkut paut dengan tempat. Ada ibadat tak tersangkut kedua-duanya. Ibadat sembahyang sangkut dengan waktu, sangkut dengan tempat. Sembahyang kena sembahyang tempat yang elok, masjid, surau, rumah. Kan dia pergi sembahyang dalam jamban tak? Masuk waktu baru boleh sembahyang. Ni boleh sembahyang. Ada satu orang abah tu, Ustaz, saya nak sembahyang subuh 18 rakaat, boleh tak dia dah? Saya tanya awak, dia kata sembahyang siap-siap untuk lusa tulak tungging ni dah. Kira lusa tak ada bangun dah. Tu dia punya tibai. Ibadat baca Al-Quran. Baca Al-Quran tak terikat dengan masa. Bila-bila masa kita boleh baca Quran. Tetapi dia terikat dengan tempat. Tempat kena elok pula. Dalam rumah, dalam masjid, surau, tempat yang bersih. Tak boleh baca dalam jamban. Tapi ada satu ibadat yang tak tersangkut dengan tempat, tak tersangkut dengan masa. Hatta sekalipun duduk dalam jamban, duduk tengah berak ni, orang ketuk pintu, tak bagi salam, ketuk pintu. Dia pun tanya, siapa tu? Ni kami nak minta sedekah sikit. Dia pun raba-raba dalam poket, ada RM10. Dia suar ke atas tau, dekah dia tu. Terima tak? Terima. Sekupang pun tak tolak. Nak kata apa dia? Ibadat sedekah yang paling mudah. Hala tuju kita apa dia? Kita ni ada target. Semua manusia dia ada target. Target dia mana? Nak masuk dalam syurga. Bila kata nak masuk dalam syurga, maka perbanyakkan bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Bila mana duduk dalam neraka, kita akan berkata kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah kami daripada neraka. Allah Ta'ala jawab pula, qala khsa'u fiha wa la tukallimuni. Allah Ta'ala sebut dia, hei manusia, hang diam, hang makanlah azab yang hang buat atas dunia dulu. Tak ada peluang untuk hang kembalikan. Tu kita kena ingat. Kita ni bertaubat, bagilah cukup syarat taubat dia. Taubat, biar taubat yang sempurna. Istighfar dengan selawat jangan pernah tinggal. Apa maksud keampunan? Apa maksud kemaafan? Kita minta keampunan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, tu keampunan. Kemaafan kita minta pada Allah dengan apa dia? Dengan berselawat kepada baginda Nabi SAW. Kita selawat pada baginda Nabi, tu kita minta keampunan. Kita minta kemaafan. Apa maksud keampunan? Maksud keampunan kalau diterjemahkan dalam bahasa kita sekarang apa dia? Yakni Allah Ta'ala menutupkan segala keaiban dosa-dosa kita. Allah tutup dosa aib kita. Hak kita duk minum ketum kat rumah ke, contohlah. Mayang-mayang tapi duk minum ketum lalu kat rumah dah. Ketum je tak campur, kalau campur jadi koroi pula. Dia campur macam-macam. Ada kawan tu tuan-tuan, saya teringat saya minta tolong kawan saya tolong bawa kereta. Kebetulan hari itu saya ceramah di Kedah, kemudian kuliah Zuhur di Ipoh, kemudian tembak pula pergi Negeri Sembilan. Dia boleh bawa kereta tu untuk kuliah maghrib, tak berhenti tuan-tuan, tak tidur.
Nah, kok dah nak tidur dalam kereta tak, dia pun masuk dengar kuliah sekali. Punya hebat, rupa-rupanya kena koroi. Cerah je mata, cerah masa depan tu. Tak tidur tu. Oh, kemah dia. Kemah. Dia pandai pula kan. Ada cara dia. Tanya dia, koroi ni apa? Dia kata buh macam-macam mereka. Tu dia. Nah, yang paling syok dia, taik lembu pun bolak tu masalah. Dia kata kena taik lembu, dia kata tu dia tak jaga lah apa. Tuan-tuan jangan nak balik try pula. Tak usah pasal ni ya. Allah Rabbi. Tu. Nak kata apa dia? Diamlah kamu. Tu kita minta Allah Ta'ala tutup keaiban kita. Itu maksud keampunan. Allah Ta'ala menutup segala keaiban kita. Kemudian apa dia? Yang satu lagi, kemaafan. Apa maksud kemaafan? Kemaafan bermaksud Allah Ta'ala memadam segala dosa-dosa kita. Syarat dia jangan tinggal istighfar, jangan tinggal selawat kepada baginda Nabi SAW. Jangan tinggal, tuan-tuan. Selawat ni kalau boleh hari-hari selawat. Satu kali pun tak apa. Nah, pendek ke panjang ke tak ada masalah. Selawat pada baginda Nabi SAW. Sebab apa? Kita ni tak mau masuk dalam neraka, tuan-tuan. Penduduk neraka ni tak best. Makanan penduduk neraka, ada satu makanan, dua minuman. Dalam neraka ada satu makanan dan dua minuman. Apa dia? Makanan yang pertama, buah yang berduri. Jangan dia ingat buah durian pula. Dia kata buah durian sedap dia. Tu dia. Dalam neraka ada buah durian musangking. Tu dia. Nah, sebut durian, saya teringat satu kisah, tuan-tuan. Ada satu kawan saya, dia minta pergi buat doa selamat, dia buka kedai jin. Jin tu tak tahulah kot dia kawan dengan jin ke apa, Allah Alam. Hak doa angkat berat tu, hak badan besar-besar. Panggil buat doa selamat, hak badan besar-besar tadi pun pekat main belakang. Buat doa selamat, tengah duk baca doa, depa duk amin ni, tuan-tuan, bergoyang tek-tek dia. Punya kebah. Bergoyang. Saya balik try buat, tak jadi, perut yang pergi dulu. Dia buat tu bergoyang, tuan-tuan ni, goyang ni. Allah, seronok tengok. Kuat tak kuat, tuan-tuan? Buah durian tu, depa jamu buah durian. Nak buka buah durian, parang tak ada, dia tekan buah durian pecah. Tapi kena ingat, bukan durian yang duri tu, durian mengalar tu ya. Durian Belanda tu. Tekan durian duri tu, lingkup tangan. Nak apa dia? Kita ni nak jadi kuat, tapi semayang tak mau. Penduduk neraka, dia makanan satu makan buah yang berduri. Ulama sebut dia makan buah yang berduri di mulut sampai di halkum, terkeluar urat perut. Tajam duri dia tu, terkena isi kita berubat. Tu buah berduri, nama dia dhari'. Buah yang berduri. Allah Rabbi, na'udzubillah min dzalik. Pohon duri ini ialah pohon dengan duri yang sangat keras. Ini adalah satu makanan bagi penghuni neraka. Pohon ini tidak akan mampu menghilangkan rasa lapar, lalu akan menyumbat ketak leher tengkoknya. Ni terkeluar duri-duri balik ni. Bila mana orang kata urat-urat perut pekat ikut habis dengan duri ni, tu makanannya. Ada dua minuman. Makanan ada satu ya, ada dua minuman. Apa dia? Minuman yang pertama, minuman air yang menggelegak. Api neraka yang menggelegak tu. Balik sekejap lagi, cuba jerayak panas, buh tangan tengok jadi ke mana. Kemas bak api neraka dia, tuan-tuan. Teringat satu kawan, dia tanya, ustaz, dalam syurga boleh hisap rokok? Dia tanya. Tu dia punya soalan. Dia tanya, ustaz, dalam neraka, dalam syurga boleh hisap rokok? Nak jawab lagu mana, tuan? Jawab, guru saya jawab daripada, boleh hisap rokok tapi tak boleh cucuh apinya pergi. Usul nak gelitir lah rokok tu, tak nak. Tapi itu nak cuci api, tanya malaikat kata, mu nak cuci api, mu pergi terjun neraka, lingkup tu. Sebab apa? Api ni tak masuk dalam neraka, dalam syurga. Punya hebat. Api duduk dalam neraka. Ni, minuman yang pertama, api yang menggelegak, disuruh tangan untuk cedok minum ni, terkeluar isi-isi tinggal tulang. Terkeluar isi tinggal tulang. Tu minuman yang pertama. Minuman yang kedua apa dia? Minuman yang kedua sedap sikit daripada hak tadi.
Sedap tak sedap, tak ada lah air batu. Saya kena minta air batu buah pula ke sejuk. Tak ada. Apa dia? Yang kedua, minuman apa dia? Nanah bercampur dengan najis, bercampur dengan darah kotor. Balik berak kencing bolan jak, batu buah air getah minum jadi mana? Tak geli kita. Tak ni, tapi esok tu lah makanan dia, tak ada dah. Tu kita kena minta, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka. Tak mau. Siksa neraka ni pedih tuan-tuan. Nabi sebut dah, sesiapa yang diri dia masuk dalam neraka akan dibakar. Hari yang pertama akan dibakar dengan api, 3 warna api. Nabi sebut ada 3 warna api yang akan membakar diri kita. Apa dia? Api yang pertama berwarna ahmarun. Berapa lama? 1000 tahun nak kena bakar dengan api tu. 1000 tahun dekat akhirat, agak-agak dunia ni berapa? 10,000 lebih kurang. Sebab dia kalau sehari bersama dengan 1000 tahun. 10 kata 1000 tahun, wallahualam berapa banyak. Kira sat. Hadirin tu. Sebab apa? Sebab ulama sebut, ulama buat pengkiraan 1 jam di akhirat. Bukan 1 hari, 1 jam. 1 jam di akhirat bersamaan kita hidup di dunia. Berapa lama? 62 tahun setengah. 1 jam akhirat baru 62 tahun setengah di dunia ni. Oi, berapa lama nak kena bakar? 1000 tahun api yang berwarna merah. Api yang kedua, api yang berwarna abyadun, api yang berwarna putih. Berapa lama juga? 1000 tahun juga nak kena bakar. Api yang ketiga berwarna aswadun, api yang berwarna hitam, akan dibakar selama 1000 tahun juga. Duduk dalam neraka ni tak nampak kata api punya hitam, tetapi rasa panas neraka sampai luruh kita punya isi-isi kita. Allahu Rabbi. Oi, tu kata pilihlah jalan yang terbaik. Mai dengar kuliah, mai majlis ilmu, mai sembahyang jemaah, paksa diri kita. Cukuplah tuan-tuan, baru ni Allah Taala tarik nikmat Ramadan, tak boleh sembahyang jemaah, cukuplah tuan-tuan. Ramadan tak boleh nak sembahyang jemaah, tengok pelik tak pelik. Allah Taala punya kuasa. Tu yang Ramadan tu ni hebat sikit. Sembahyang di rumah ni tuan-tuan, Allah, agak-agak lah. Kalau kat masjid boleh buat 8, agak-agak kat rumah nak buat berapa? Ada seorang tu, ustaz, kat rumah boleh tak kita buat 4 rakaat je? Tu dia tinggal 4. Hak 8 tinggal 4. Tu yang nak cucu dia pergi ikut langkah pelekat aku tu. Ngah mayang lebih dalam pergi pelekat. Selamat cucu tu tak pergi tanya, tok apa yang nak tergantung tadi tu? Tanya tu jenuh. Nak abang pada kita. Bila Allah Ta'ala tarik nikmat, maka kamu akan rugi. Nak main mengaji tak boleh. Tapi pelik orang kita. Bila tak boleh mengaji tu dia yang paling bising. Apalah masjid tutup, apa orang mengaji pun tak boleh, mayang jemaah tak boleh, dia paling bising. Elok masjid buka, orang kata jom pergi. Aku bukan tak mau pergi, aku ni tak layak nak pergi, dia tahu. Punya pasal pula kau ni. Jangan nak mencari alasan. Paksa diri kita kena buat amal ibadah. Tu. Sebab apa? Kita ni tuan-tuan, siapa-siapa boleh duduk dalam majlis ilmu setelah daripada sembahyang, siapa-siapa diberi peluang untuk main majlis ilmu, itu namanya hadiyatun minallah. Itu hadiah daripada Allah. Tak semua orang dapat tuan-tuan. Ada orang main sembahyang, lepas sembahyang cak ali bawata balik awal. Kuliah tak dengar, bukan orang sini dah, orang kampung saya. Nak apa dia? Sebab Allah Ta'ala tak bagi hadiah kepada dia. Ni kita malam ni Allah jentik hadiah. Allah beri kita jalan yang mudah. Boleh main dengar kuliah, boleh main dengar tazkirah, boleh mengaji. Sebab apa? Allah Ta'ala nak pesan dekat kita yang akhirat tu, Allah Ta'ala nak jauh dengan kita supaya kita ni tak masuk dalam neraka Allah. Tu kita main tuan-tuan, belajar. Sebab apa? Kita tak mau masuk dalam neraka. Neraka ni bukan beh. Neraka ni bukan macam sauna tuan-tuan. Ada orang boleh buat melawak lebih kurang pula. Alah ustaz, esok kalau nampak gaya saya boleh masuk neraka, saya sampai depan pintu neraka, saya U-turn balik kan payah mana dia tahu. Tu dia punya jawapan. Dah ingat depan neraka tu ada tempat U-turn kot. Ada agak setengah orang, ustaz kalau kita bela anjing mak dekat tak masuk dalam rumah kan, ada. Kita pun ya lah.
Oh, begitu seronok dia dah. Awak pula, kira malaikat maut tak seorang kita dia dah. Nah, tu dia punya dahsyat. Nah, malaikat maut tak kenal rumah ada jin ke, ada setan ke, ada anjing ke, tobat dia ambil nyawa kita. Tapi malaikat rahmat yang tak mai. Jadi nak kata dia, kita ni wa ma kana alaikum min sultanin illa an da'watukum fastajabtum li. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kamu semua yang sedang menghuni neraka, melainkan sekadar aku menyeru kalian lalu aku tergoda mengikut seruanku. Makna apa dia? Syaitan ni dia main bisik kat kita. Syaitan bukan dia main tarik tangan kita, dia heret kita pergi berzina, tak. Syaitan dia main bisik, ya buat tak apa. Kita ni bila boleh buat benda tu sebab apa? Yang pertama ada niat, yang kedua ada peluang untuk kita buat, kita akan buat. Syaitan dia datang bisik, dia kata apa dia? Satgi semayang, dia kata kan lambat-lambat lagi, lambat-lambat. Tu yang Nabi sebut di akhir zaman. Nabi kata apa dia? Di akhir zaman umat-umat aku ni apa dia? Orang kata waktu semayang ni dijadikan dua. Contoh dia lagu ni. Kita ni jenis semayang tapi jenis lewat. Esok dalam neraka dia azab sebab apa? Atas kelewatan semayang. Semayang tak semayang, orang bang asar pukul 4.30. Semayang Zuhur tadi tu, dia semayang pukul 4.20. Sebab apa? Dia kata, alah ustaz, kalau saya semayang 4.20, pas semayang segi orang bang terus boleh semayang asar lah, jadi masak. Ada gitu lah. Orang ni yang kena azab besok dalam neraka. Orang ni yang nak kena bakar dalam neraka. Sebab apa? Melewat-lewatkan waktu semayang, melengah-lengahkan waktu semayang tanpa ada sebab-sebab yang tertentu. Jangan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Nah, apa dia? Minta Allah jauhkan kita daripada neraka. Tiap-tiap hari jangan tinggal Allahumma ajirna minan nar. Boleh baca 100 kali, silakan. Boleh baca 7 kali, silakan. Allah Rabbi, tuan-tuan, ni Allah Ta'ala bagi peluang suruh kita buat baik. Allah Ta'ala bagi peluang suruh kita buat kebajikan. Allah Ta'ala bagi peluang supaya kita suruh buat ketaatan, tuan-tuan. Buat insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala rahmati kita. Semoga Allah Ta'ala berikan peluang kepada kita untuk kita mendapat redha Allah, untuk kita menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya-Allah. Cukup sekadar tu saja kot. Yang baik tu daripada Allah, yang buruk tu dari kelemahan saya sendiri. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam.